بنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini, hari Isnin seperti biasa, kita dapat bertemu dalam kelas hafazan kita, walaupun secara online lagi. Kita bersyukur sangat kepada Allah. Allah berikan kita masa berada dalam kelas Al-Quran. Yang pastinya para malaikat bersama dengan kita mendoakan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka hamba-hambanya yang terus mengingat Allah, dan para malaikat akan terus mendoakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itulah yang disebutkan di dalam surah Asy-Syura, bagi mereka yang sentiasa mengingat Allah. Para malaikat mendoakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih. Terima kasih muslimat mukminun kerana terus kekal bersama dengan saya pada pagi ini. Ini antara kelas yang paling kerap lah dalam banyak-banyak kelas saya yang lain. Ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali. Tapi bersama dengan anda sebulan 4 kali. Paling hebat lah tu. Saya pun sebenarnya malu sebenarnya sampai sebulan 4 kali. Kerana para sahabat Nabi dan tabi'in, mereka ketika di Mekah dan di Madinah, mereka hanya meletakkan diri mereka untuk rakyat ataupun masyarakat boleh berjumpa dengan mereka, kelas mereka lah, sebulan 2 kali je. Malunya saya kan. Seperti Abdullah bin Abbas ketika berada di Mekah, kelas dia untuk di Kaabah di sekitar Masjidil Haram tu 2 minggu sekali je. Kerana dia rasa tidak layak kan, walaupun dia lah yang Nabi doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tapi dia meletakkan jadualnya, kelasnya di Masjidil Haram sebulan 2 kali je. Jadi saya rasa amat malulah kerana kerap sangat kelas ni kan. Sebenarnya ada orang yang lebih layak. Tapi tak apa, mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita ini adalah yang bermanfaat insya-Allah. Amin. Baik, kita berada pada ayat 29 ya, betul hari ini kan? Wa talhim mandud. Betul kan? Ya. Masih ayat yang pendek-pendek sangat ni, sangat pendek. Masih lagi menceritakan tentang nikmat-nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama-sama kita mulakan dengan isti'azah dan basmalah. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya akan bacakan 29 dan 30 sebab ayatnya pendek-pendek kan. Supaya kita boleh cepat sikit. Dengar bacaan saya 29. Wa talhim mandud. 29 tu kan. 30. Wa zillim mamdud. 29. Wa talhim mandud. 30. Wa zillim mamdud. 29. Wa talhim mandud. 30. Wa zillim mamdud. Dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Perempuan yang dirahmati Allah, pada ayat ke-28 yang lepas disebutkan antara yang ada pohon di dalam syurga itu adalah ayat 28 yang lepas kan, pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidara yang tidak berduri. Kemudian sekarang 29 Allah kata ada pohon pisang pula. Pohon pisang kan. Saya ingat lagi masa sampai di Madinah, saya kata susah betul dapat buah pisang. Sekali saya jumpa buah pisang, puan tahu dia datang daripada mana? Buah pisang tu yang ada dekat Madinah, kat Mekah, kat Arab Saudi. Daripada Filipina. Jauh ke diimport.
Filipina memang dia ada cok. Yang tak tahan tu setiap butir bukan satu macam 5 usir tu. Bukan macam satu tandan tu. Setiap butir tu ada cok. Yang cok yang besar macam kuku kita. Filipin, from Filipin. Setiap butir. Dan besar. Seketol tu RM2. 1 biji. RM2. So jadi pisang tu yang paling bagus daripada Filipin masa zaman saya di sana lah belajar. Jadi Allah sebut di sini, dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Ni saya ada tanam pisang abu. Satu tandan tu kalau jual boleh untung 100 ke 120 ringgit. Satu tandannya. Banyak. Ada berat. Mahal pula tu sekarang. Sekilo 8, sekilo 6 pun ada berat. Boleh dapat satu tandan tu, satu pokok tu bila berbuah 100-120 ringgit. Okay. Kalau tak dikacau oleh si kawan yang seekor yang berkumpulan tu lah. Malam tadi Kinzir datang area rumah saya ni. Kita tanam ubi nenas kan. Bergaduh juga dengan diorang ni. Baik. Ustaz gantung apa Ustaz? Gantung macam baju, taruh hanger kat situ. Lepas tu nampak macam orang ambil terbang, dia takut. Lepas tu lagi satu betul dia gantung apa tu? Belacan. Sebab saya tengok kat kebun tu, dia orang buat macam tu. Tambah belacan? Belacan. Belacan aja. Dia bungkus dengan kain merah. Dia bau, dia tak suka dia lari. Betul. Monyet. Ya, betul. Masuk reban ayam saya, ambil telur ayam, bergaduh dengan dia telur ayam. Betul tak? Kat kebun saya macam tu juga. Dia macam kalau dia makan tak apa, dia rosakkan lagi. Dia kacau je. Jadi letakkan hanger, amat digantung baju topi macam orang. Jadi dia nampak bila angin tiup dia takut kan. Mungkin sebab tu dia lari tu. Kena try. That's why dia orang buat kat kebun. Baik, okey. Boleh ikut saya? Lihat di sana 29 dan 30. Ikut saya. Saya baca sampai 30 baru anda mula tau. Sampai saya baca 30 habis baru anda mula. 29. Wa dhalhim manfud. 30. Wa zillim mamdud. Silakan. 29. Wa talhim mamdud. Wa zillim mamdud. Sebut 30 tu. Ya, okey, ikut lagi saya. 29. Wa talhim manfud. 30. Wa zillim mamdud. Silakan. 29. Wa talhim mamdud. Wa zillim mamdud. Baik, kita sebut dulu nombor 30 tu Lagi lihat di sana. 29. Wa talhim manfud. 30. Wa zillim mamdud. Silakan. 29. 29. Wa talhim mamdud. Wa zillim Mamdud. Bagus. Sebutan dia tu ada ta, ada za, ada mim, huruf-huruf yang tebal kan. Jadi dia tu bergulung lah. So jadi pastikan sebutan tu tepat dengan ada huruf bod lagi kan. Baik. Bersedia? Kumpulan 1 sahaja. Kumpulan 1 sahaja 29. 29. Wa talhim mamdud. Wa zillim 30. Mamdud. Tebalkan huruf wa jangan jadi macam zai ya. Wallim. Maksudnya apa? Kalau payung kan payung dekat Masjid Nabi yang payung kat Masjid Nabi yang besar-besar yang ada 200 payung tu namanya mazallat.
Dhalla naungan ya. Baik. Bagus. Kumpulan 2 sahaja sedia. Kumpulan 2 sahaja 29. 29. Wa talhin 29. وطلح منضود 30. 30 وذكر ممدود. Baik. Baik. Jawa. Ni ramai yang suara tak ni unmute ni. Tak mute. Internet tak bagus. Lain sini tak, lain sini pun teruk lah. Lain balik. Oh, lain tak bagus lah tu. Baru dapat Sebab masuk unmute tu. Ustaz. Lain dia putus. Aida pun macam tu ya. Puan Aida dia ada urusan tu, dia cakap dia dengar je. Oh, Jamalia dia punya tu lain tak bagus juga ya. Sama dia ada urusan. Ada urusan. Okey. Dekat luar dia dengar je lah. Okey. Baik, lihat lagi di sana. Lihat lagi, lepas ni kita cuba tutup 29 dan 30 Semua 29. 29. 29. Wa talhim Baik, kita cuba potong-potong dulu 29 dahulu, tutup Al-Quran. Ikut saya 29 sahaja semua. 30 sebentar lagi. 29 dahulu kita cuba tutup. Senang je. Ikut saya 29. Wa talhim manḍud. Silakan. 29. Kumpulan 2 sahaja 29. 29. 29. Wa talhim manḍud. Bagus. Kumpulan 1 sahaja 29. 29. Wa talhim manḍud. Bagus. Ikut saya 30. Wa zillim mamdud. Silakan. 30. Tutup lagi. Semua 30. 30. Baik. Tak perlu sebut nombor selepas ini untuk 2 ayat tu. Tak perlu sebut nombor, saya kira 29 dan 30. Sedia semua, tutup lagi. 1, 2, 3. Wa talhim Dia nak mula tu dia macam terbelit dah bibir tu. Allah. susah sikit. Wa talhim manḍud. Lagipun yang tengah-tengah tu kalau tersilap pun sama dia. Mamdud dengan manḍud Sebab tadi hurufnya tebal-tebal dekat. Huruf dia dekat-dekat. Jadi ada juga beberapa ulama tafsir beritahu kepada kita baca satu-satu ayat. Ada sesetengah ulama tafsir beritahu ayat-ayat yang hurufnya tebal-tebal seperti ini, seperti menggunakan huruf isti'ada. Word ini dia menunjukkan benda tu sangat serius. Benda tu sangat penting. Sangat penting untuk kita nak dapat naungan, sangat penting untuk kita dapat pembelaan syafaat di hari kiamat, sangat penting. So, jadi antaranya adalah bila telah menepasi titian sirat, mendapat naungan di mahsyar, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. So jadi ada setengah ulama tafsir mengatakan begitu, huruf-huruf isti'la bila kita baca dia membawa maksud yang sangat besar, sangat penting dan sangat baik. InsyaAllah 2 ayat itu. Kita buka balik ayat 31 dan 32. Pendek lagi insyaAllah. Wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah. Cuba buka. Saya baca dahulu 2 ayat ini, perhatikan dan jangan ikut lagi. 31. Wa ma'im maskub. 32. Wa fakihatin katsirah. 30. Wa ma'im
maskub. 32. Wa fakihatin katsirah. 31. Wa ma'im maskub. Yang mengadu. 32. Wa fakihatin katsirah. Dan air yang mengalir terus menerus. Ma'im maskub. Ma apa? Air. Fakihah, maksud fakihah buah. Katsira katsir iaitu banyak. Saja. Baik. Boleh ikut bacaan saya. Lihat di sana perempuan 31. Wa ma'im maskub. Silakan. 31. Wa ma'in maskub. 32. Wa fakihatin katsirah. 32. Wa fakihatin katsirah. Baik. Ikut lagi saya. 31. Wa ma'im maskub. 31. Wa ma'in Maskub. 32. Wa fakihatin katsirah. 32. Ma senang je terjemahan dia. Air. Maskub yang terus mengalir. Fakihah katsirah iaitu buah-buah banyak. Baik, lihat lagi di sana. Kumpulan 2 sahaja. 31. 31. Wa Ma'im maskub. Kumpulan 2 sahaja. Kumpulan 2 lagi. 30. 32. Wa fakihatin katsirah. Baik. Terima kasih. Kumpulan 1 sahaja. 31. 31. Wa ma'im maskub. 32. 32. Wa Fakihatin Katsirah. Baik. Terima kasih. Lihat lagi di sana. Lepas ini kita cuba lagi tutup sedap. Senang saja sebab pendek-pendek perkataannya. Lihat lagi di sana insya-Allah. Semua 31. 31. Wa ma'in maskub. 32. Fakihatin katsirah. Anda boleh bayang. Dah boleh bayang sebab hari tu pun kita dah habis surah Al-Insan. Bagaimana nikmat-nikmat tentang air pun diceritakan dalam surah Al-Insan yang lalu. Ya, dah boleh bayang. Membayangkan tapi tak samalah, pastinya tidak sama nanti di sana. Baik. Lihat lagi selepas ini kita cuba tutup insya-Allah. Semua 31. 31. Wa Ma'in maskub. 32. Baik, insya-Allah kita cuba tutup. Mudah tu. Tutup insya-Allah. Ikut saya satu-satu dulu ayat. Kita pergi 31 dahulu. 31. Wa ma'im maskub. Silakan. 31. 31. Ma'im maskub. Terus 32. Wa fakihatin katsirah. 32. Wa fakihatin katsirah. Kumpulan 1 sahaja. 31. 31. 31. Ma'in maskub. Baik. Terus kumpulan 2 pula. Kumpulan 2 sahaja 31. 31.
Ma'im maskub. Wafakihat 32. Wafakihatin kasirah. Baik, insya-Allah kita buka balik untuk 4 ayat tadi. Insya-Allah mudah. 29, 30, 31. Kita buka sekali. Lepas itu kita cuba tutup. Bersedia? Tak perlu sebut nombor saya kira. Lihat di sana. Semua 1, 2, 3. Zilim mamdud. Ma'im maskub. Wafakihatin kasirah. Baik. Kathirah. Jangan tersalah. Sa dan Okey, baik. Kita cuba tutup. InsyaAllah untuk 4 ayat itu. Boleh? Cuba tutup insyaAllah. Boleh. Malaysia boleh. Tak cukup hari merdeka. Hari Malaysia pun ada. Okey. Baik. Kita cuba tutup. 29, 30, 31, 32. Saya kira tak perlu sebut nombor dah. Sedia. 1, 2, 3. Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita buka. Pendek-pendek je ni. Baik, kita buka lagi untuk ayat seterusnya 33, 34. Baik, silakan kita buka. Lihat di sana. Tak apa, kita buat 3 saja untuk kali ini. Perhatikan, jangan ikut lagi. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak dilarang mengambilnya. Yang tadi buah-buah tadi yang banyak tu, la maqtu'ah, tidak terhenti. Dan juga la mamnu'ah, tidak. Ambillah banyak mana. Kan? Okey. Baik, pastinya tidak sama di atas dunia kan. Kita pergi buffet Ramadan, kita pergi makan buffet. Bila ada kambing golek, ada nasi Arab, ada nasi dagang, laksa, mi bandung dan sebagainya. Ramai manusia akan berpusu di menu yang mana? Kambing. Orang-orang yang pergi ke orang-orang yang Allah takdirkan mata dia nampak kepada laksa, kepada yang lain-lain tadi, tiba-tiba yang terakhir matanya baru nampak kambing, dia akan menyesal. Mana tak menyesal? Sebab dia sampai je, nanti yang tukang potong kambing tu dia kata maqtu'ah, dah habis. Dah terhenti, dah habis. Alah, saya bayar buffet, mana saya tahu. Saya tukang potong je. Dah habis. Kecewa kan? Terjadi di dunia macam tu. Walaupun kadang dah bayar, tak dapat juga. Tapi di syurga Allah tidak akan terhenti. La maqtu'ah. Baik. Mamnu' apa dia mamnu'? Dilarang. Mana'a, larang. Mamnu'. Okay. Saya di sana, lihat di sana. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Silakan. 33. Sebut baik, bagi betul maksudnya dekat dan qalqalah tu jangan terlupa. Baik, ikut lagi. Ikut lagi saya. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
Silakan. 33. Baik. Kumpulan satu saja. Lihat di sana. 33. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Baik. Terima kasih. Kumpulan dua sahaja. 33. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. mamnu'ah. Semua 33. 33. 33. La La maqtu'atin wa la maqtu'atin wa la mamnu'ah. mamnu'ah. Okay. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang wanita-wanita Mesir sampai terpotong jari mereka kan? Ya. Bukan luka putus. Bukan luka. Sebab dalam ayat tu berbunyi macam ni. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat takhruj alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta' ni macam ni ayat ni. Wa qatta' qaf ta ain. Wa qatta'na aydiyah. Qata'a. Memang dalam tafsir pun disebut jari dia tu terputus. Ni apa istilah? Tanggal lah. Bukan iris sahaja macam kita tersilap potong bawang tu. Putus. Kenapa? Falamma ra'aynahu akbarnahu, ketika wanita tu melihat Yusuf, mereka terpesona. Wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza bashar. Mereka sampai kata, ini bukan manusia. Ini malaikat. Dahsyat So jadi itulah Al-Quran. Bila Allah gunakan perkataan tu, memang itulah perkataannya. Memang paling sesuai perkataan tu digunakan. Potong tu dahsyat tu. Ya? Agak kita kalau lihat potong tangan tu ya. Tak terasa ke sakit apa putus? Sebab itu Tajam sangat ke pisau dia? tajam satu, tapi yang paling tajam adalah jiwa wanita Mesir tu terpesona dekat Yusuf tu. Sampai terputus. Sebab apa dia kan, wanita Mesir tu dia tuduh isteri Raja Mesir tu, apalah dengan anak angkat pun kau boleh tergoda. Okey, tak apa, mai sini datang dekat rumah kami kat istana, semua didudukkan, beri tahu masing-masing, beri buah-buahan, dia suruh Yusuf sekarang jalan lintas depan mereka. Baru lintas, belum duduk daripada kecil sampai ke besar aku duduk sama dengan Yusuf. Kan? Baru lintas seketika. Handsome ni saya. So kalau saya tanya kepada perempuan, apakah cerita yang paling terbaik di dalam Al-Quran? Jawapan dia apa? Surah Yusuf lah. Sebab Allah sebut di awal surah Yusuf tu Allah sebut nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Best story. Ahsan. Kisah yang baik. Paling terbaik. Allah guna ahsan, paling terbaik. Lepas tu kita tanya, siapa pula kisah Nabi Yusuf paling terbaik? Apa kisah Nabi lain? Kisah Nabi kita tu kan kitab dia. Kenapa pula tak terbaik seperti itu? Jadi jawapannya adalah kerana kisah Nabi Yusuf, Allah gambarkan dalam surah Yusuf tu, dia ceritanya bermula daripada kanak-kanak dia telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita dia memang relate, boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita yang manusia kita ni, kita manusia yang biasa sama yang dia diuji. So jadi kalau anda baca kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf dia macam ni, tengok tangan saya. Saya cerita kat isteri saya macam ni. Awak nak tahu kisah Nabi Yusuf tu macam ni. Macam ni. Benda ulang macam ombak, macam dekat IC mesin turun naik. Kerana ada ketika Nabi Yusuf di atas, ada ketika dia di bawah. Itulah pepatah Melayu kata apa dia? Hidup ini umpama roda. Kan? So jadi Nabi ajarkan kepada kita. Berkat kesabaran dalam ayat itu dan surah tu ada sebut fasabrun jamil. Sabar itu sangat-sangat cantik. Baik. Lihat di sana, kita cuba tutup ayat 33 itu. Tutup. Saya baca 33.
La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Silakan. Ketiga. Tiga. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Mamnu'ah. Boleh. Bulan satu sahaja. 33. 33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Terus kumpulan 2 sahaja. 33. 33. La Maqtu'atin wa la Mamnu'ah. Terus alhamdulillah. Cuba kita buka balik. Daripada ayat 29 sampai 33 dalam keadaan melihat, saya kira tak perlu sebut nombor buka balik untuk 5 ayat itu puan-puan. Saya kira dah bersedia semua dalam keadaan lihat daripada awal sampai habis. 1, 2, 3. Terus boleh boleh. Kita cuba tutup balik insya-Allah. Bersedia kumpulan 1 sahaja dia tutup. Okey, daripada awal tadi macam tadi dah. 29 sampai 33. Saya kira kumpulan 1 sahaja dah. 1, 2, 3. Qalim mamdud wa zillim mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih. Bersedia kumpulan 2 sahaja. Juga sekarang tutup Al-Quran pula. Pada awal boleh insya-Allah. Sedia kumpulan 2? InsyaAllah. InsyaAllah. Sabar. Saya kira. 1, 2, 3. Mamdud wa zillim mamdud wa ma'in La Alhamdulillah, semua boleh Baik, insya-Allah bagus. Kita buka lagi. Lagi tak habis lagi cerita ni. Tak habis lagi cerita pasal nikmat tu. Kita buka untuk 34 dan 35, pendek-pendek sahaja. Perhatikan saya baca, jangan ikut lagi. 34. Wa furushim makan lagi tu. Makan gitu je. Manis juga kan? Tak payah bawa benda tu. Bukan sihat sangat. Siapa tu? Sorry. Kakak dengan siapa tu? Siapa yang makan benda manis? Kalau kena mute dulu kalau nak cakap. Okey, lihat lagi di sana. Saya ingatkan ada benda manis mana. Okey, tengok lagi. Mula saya ulang. 34. Wa furushim marfu'ah. 35. Inna ansha'nahunna insya'a. 34. Wa furushim marfu'ah. 35. Inna ansha'nahunna insya'a. 34. Wa furushim marfu'ah. 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk. Ya. Kami ciptakan mereka bidadari-bidadari itu
secara langsung. Mereka diciptakan tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis. Itu penjelasan lagi lah pada ayat 35. Baik, wa furush. Furush ni maksudnya apa dia? Tilam. Firash. Tilam. Marfu'ah. Asal perkataan marfu'ah apa dia perempuan? Marfu. Tinggi. Rafa'ah. 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 Jadi terjemahan kita kat situ empuk. Yang ditinggikan. Tinggi dah. Tilam tu tebal lah. Tilam tu tebal. Tilam tu bukan nipis. Tinggi tebal. Berapa inci tilam perempuan di bilik tu? Berapa jengkal? 10. Sejengkal. 6 jengkal. 10. Saya rasa paling tinggi pun 2 jengkal kot. Tebal So jadi di sana Allah sebut perkataan tu marfu'ah. Dia tinggi. Dan empuk. Tebal. Wallah alam macam mana. Tebal. Tafsir pula. Tinggi tak? Rafa'ah tu. Rafa'ah tu Rafa'ah tu akan tinggi. atas, naik. Tapi terjemahkan kat Ditinggikan. Ditinggikan nak. Kan? ditinggikan, dia tebal lah. Benda yang tinggi kan, tebal. Kemudian ada cerita pasal bidadari. Baik, ikut bacaan saya 34. Wa furushim marfu'ah. Silakan. 34. 34. 35. Ansha'nahunna insya'a. Silakan. 35. Sebutan tu dah cantik. Ikut lagi. 34. Wa furushim marfu'ah. Silakan. 35. Inna ansha'nahunna insya'a. 35. Lihat lagi di sana. Semua 34. 34. Kalau di sini tulis bidadari, jadi untuk lelaki, betul tak? Jadi untuk anda, apa pula anda dapat? Bidadara lah. Dalam perkataan bahasa Melayu bidadara. So jadi ada yang mengatakan begini. Ada juga tafsiran mengatakan bidadari itu adalah isteri-isteri kamu yang dahulu di atas dunia. Tapi ada tu yang mengatakan tu agak jauh lah pandangan itu. Ada juga yang mengatakan ada pemuda-pemuda yang akan diberikan kepada anda, kepada penghuni-penghuni yang wanita. Namun dalam surah At-Tur disebutkan, mereka-mereka yang beriman akan berjumpa balik dengan keluarga-keluarga mereka. Jadi walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, dalam ayat tersebut. Dalam surah At-Tur muka surat kedua tu. Allah kata orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan alhaqna bihim, kami akan temukan mereka dengan ahli keluarga mereka. Jadi ahli keluarga kita ada yang lelaki, ada yang perempuan. Ada lelaki, ada yang perempuan. Jadi soalan saya, jika sekiranya Allah berikan pilihan nak bertemu dengan ahli keluarga kita dalam syurga tu, ataupun dalam syurga tu tak payahlah ahli keluarga, aku dari je, ataupun bidadara yang anda sebutkan, mana pilihan anda? Keluarga. Sebab kan budak-budak hari ni dia kata apa? Dia berkahwin, dia kata until Jannah.
Betul saya cakap. Betul. Dia cakap kita bercinta sampai ke syurga. Itulah ayat tu dalam surah At-Tur. Tapi Allah kata ada syarat. Bukan you cakap masa hari pertama kahwin anti jannah senang-senang Allah nak bagi. Syaratnya dalam surah tu beritahu mesti semua ahli keluarga kita beriman dan bertakwa. Okay. Jadi pastikan perempuan, maaf saya sebut sikit, saya sebut maaf mencelah sikit. Apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri kita hari Khamis yang lepas. Dia kata, saya baca tu statement dia, 66,400 pasangan orang Islam bercerai. Betul. Bermula daripada Mac tahun lepas 2020 sehingga Ogos bulan lepas. 66,400 bukan orang pasangan. Jadi darab 2 lah. 66,400 darab 2. Kurang lebih 130. Islam sahaja. Dan disebutkan dalam umur dia tak sebut. Ya? Kategori umur dia tak sebut Tak sebut. Dia sebut data dia sebut Islam pasangan. Bermula Mac. Kemudian data tu disebut yang paling banyak negeri mana? Siapa suka jadi juara? Selangor. Tekanan. Red Giant. Selangor, Red Giant. Selangor dia tekan So itu paling tinggi Selangor kurang lebih 13,000 berapa ratus lah. Dia ikut angka COVID lah Ustaz. Dia ikut angka. Dia juara COVID kan. Okay. Kemudian ada yang data tu disebutkan lagi. Punca pertama ekonomi. Punca kedua curang. Adakah perempuan setuju? Curang macam mana dia kau masa time online tak keluar kan? Okay. Sampai beribu-ribu orang pula curang masa tu. Ya betul. Macam mana nak curang dia tak keluar pun? Saya dengar satu khutbah. Khatib tu beritahu ada kes di Maibs di Serdang. Maibs di Serdang tu yang kuarantin tu. Di situ lelaki perempuan tu curang. Ya Allah. Kita berjumpa di situ dan buat benda tak senonoh. Kantoi, kena tangkap. Masya Dahsyat orang kita kan. So jadi, adakah anda setuju Perdana Menteri kata kes itu punca utama kes perceraian yang disebutkan jumlah tadi, dia kata sebab ekonomi. Adakah anda setuju? Ya, tak. Setuju. Iman. Ada jawapan lain tak orang-orang mukminun? Orang Iman lah, sebab iman lah. Kita jawab iman Ustaz, keimanan. Ya kan? Sesuai dengan agama kita. Ya takkan benda rohani yang ibadah ni kan. Takkan yalah sebab yang membacanya nanti orang yang bukan macam-macam pelbagai. Tapi bagi saya poin nombor satu adalah disebabkan jiwa suami isteri ataupun ketua keluarga si suami itu bab solat, bab qiyamul, bab Al-Quran, dan ini berlaku depan mata saya. Si suami yang tidak solat, dia akhirnya akan bergaduh dengan isterinya. Allah akan datangkan pula kesusahan dari sudut ekonomi. Ekonomi itu nombor lain. Tapi yang pertamanya tu bab solat tak jaga. Kemudian kalau dia jaga solat, kita tanya bagaimana qiyamul lail? Kejut tak isteri? Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut pasangan yang terbaik adalah si suami mengejutkan isterinya pada malam hari ataupun sebaliknya isteri kejut suami dan merenjaskan air. Jangan baling simbah dengan baldi, nanti jadi gaduh. Nabi sebut tu yang kejut pasangan tu, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. So jadi qiyamul lail sangat penting Jadi itulah yang berlaku, sedih kita kan. Kita ingatkan isu COVID je si kuman virus. Rupanya virus kuman itu dia boleh memecah belahkan rumah tangga pula. Sedih kita kan. Bunuh diri pun lagi dahsyat Ustaz lah. Abang dia lagi lah. Apa? Bunuh diri. Bunuh diri pun. Lagi dahsyat. Daripada bukan ekonomi, dalaman. Sebab orang yang jiwanya, rohaninya kuat, yakin dengan Allah, dia yakin rezeki itu datang daripada Allah. Yang penting dia buat dia kerja. Bukan tunggu kerja datang kat dia. Dia buat. Dalam surah At-Talaq Allah sebut, kalau rezeki itu rasa sempit, sumbangkan apa yang kami berikan kepada kamu, kata Allah. Masalah sekarang orang kita, saya tak kaya lagi, macam mana nak sumbang? Dia tunggu dia nak kaya baru dia nak sumbang. Lagi dia akan sempit. Lagi dia akan sempit.
Sebab tak membaca Al-Quran ataupun tak faham Al-Quran, akhirnya sian, bunuh diri, bercerai, sebagainya. Baik Bilal kan seorang tu kan. Apa dia? Bilal yang bunuh diri. Oh, yang kat Melaka tu tak silap saya kan? Melaka tu mana ah? Melaka tu. Yang dekat pokok depan rumah dia kan? Itu dia Melaka tu. Itulah. Bilal Dia senyum je kau dia dah tak betul kan macam mana? Ya, dia. Kan juga kan. Dia rajin kan. Pesan saya kepada perempuan, beritahu kepada anak menantu yang sudah berkeluarga, anak menantu anda, tolong bangun malam pasangan. Ujian-ujian ni datang tiba-tiba dan syaitan, dia akan terus menggoda pasangan-pasangan. Dia ada satu syaitan kan, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Syaitan tu fokus dia untuk kerja dia, untuk apa? Rapikan rumah tangga. Ya, itu aja. Dasim tu ya, Dasim. Dasim. Dasim kan? Ya. Nama dia tu Dasim. Dia memang kerja rumah tangga gaduh. Asal nampak gaduh. Asal balik gaduh. So itulah puncanya. Solat bersama-sama, makan bersama-sama penting. Jangan sibuk dine in tu. Walaupun dah 2 dos, jangan sibuk. Makan di rumah bersama-sama. Kan? Di situ ada sembang, di situ ada penceritaan. Solat sama-sama, salam lepas solat. Ini hikmah kan? Sebenarnya ramai tak nampak hikmah tu kan? Solat di rumah kan? Yang hikmahnya. Sebelum ni mungkin selama ni saya pergi masjid, saya pergi surau, imam saya adalah imam Tok Imam yang dilantik oleh Jaiz. Sekarang imam saya adalah dialah yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu yang setuju menjadikan saya sebagai isteri dia. Kan lain tu. Kemudian lepas salam, wirid sama-sama, zikir, ada benda yang dia kurang, kita tambah. Kita kurang, dia tambah. Lain lah. Banyak hikmah sebenarnya yang tak nampak. Tapi orang kita Islam memilih apa dia? Penceraian. Sedih perempuan. Ya, betul. Ada tulis di Facebook, dia tulis di Facebook, berkahwin untuk bercerai. Bersatu untuk bercerai. Budak-budak sekarang. Sedih Baik. Lama pula ni. Ni kalau bercakap memang sedap. Okey, tengok di sana. Okey, mana dah tadi kan? 34, 35. Sikit lagi, kita ulang. Lihat, depan ni kita cuba tutup. Saya baca dan ikut. 34. Wa furushim marfu'ah. Silakan. 34. 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Kita tutup, saya baca ikut dulu. 34. Wa furushim marfu'ah. Silakan semua. 34. Saya baca lagi 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Silakan. 35. Baik, kita buka balik daripada awal sampai habis 29 sampai 35. Kita buka balik. Saya kira semua boleh terus baca. Tak perlu sebut nombor. Silakan kita buka sekejap. Bersedia semua? 1, 2, 3. Baik, sampai situ untuk hari ini insya-Allah. Boleh Untuk 2 ayat terakhir tadi kita cuba tutup. Kita cuba dengar kumpulan satu baca. 29
sampai 35. Bersedia kumpulan 1? Kita cuba tutup. Saya sebut nombor, saya kira. Jangan sebut nombor, tak perlu sebut. Bersedia kumpulan 1? 1, 2, 3. Watalin mamdud. Wazin mamdud. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة Mu'ah. مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. Baik, Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih. Bersedia. Bagus kumpulan 1. InsyaAllah. Kumpulan 2 bersedia. Kita cuba tutup. Saya kira. 1, 2, 3. Watal وطلق منضود wazil وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة la لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. Baik, Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Baik. Tadi pada ayat wazillim mamdud, jangan tertukar kepada huruf zai ya. Kalau zai jadi wazil. Cuba wazil. Di sini lim wazil. Kalau zai terjemahannya jadi gempa, goncangan. Kan lain jauh benar. Zalzala, zalzala, zailam, zalzala, idza zulzila. Okey, boleh Baik, kita semua sekali daripada awal 29 sampai 35 bersedia semua tutup Al-Quran. Saya kira bersedia semua. 1, 2, 3. وطلق منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش إنا أنشأناهن إنشاء. Hai, Alhamdulillah. Berapa umur anda nanti ketika di syurga, puan sekalian? 33 35. 3 kan? 33 35. 23. Apa 3? Tak adalah saja je. First time saya dengar ni, confident ni jawab ni. Muda. Muda. Itu yang Allah sebut ayat seterusnya 30. Muda je. Umur tak tahu. Tak ada Oh, umur. tak tahu Sebab ada juga orang hari ni, ada 60 dia rasa dia muda. Ada. Betul tak? Ada. Hari ni yang depan mata kita, umur dah 60, 70, rasa muda. Mana tak muda? Apa istilahnya apa? Sana saya sebut. Saya bukan nak aibkan orang, tidak. Tapi sebab disebutkan 40 tahun ke atas, seseorang itu bila dia tidak berubah, ditakuti. Ditakuti dia tidak akan berubah sampai dia meninggal. Sampai dia 50-60. Maksud saya, depan mata saya nampak, saya tak nampak perempuan lah, saya nampak lelaki. Dia masih dengan seluar jin. Bukan seluar jin tu salah. Jin tak salah. Kita yang salah pakai seluar dia. Kan? So jadi dengan seluar jin, kadang-kadang terkoyak lutut. Lepas tu dengan baju t-shirt, kadang-kadang ada pakai rantai. Jadi saya tengok,
ini 50 tahun umur, ini sepatutnya dah 60 tahun. Kan? Jadi kita doa, yalah, mungkin dia tak jumpa orang yang menegurnya. Maksud saya apa dia? Ada orang umur yang mungkin 50-60 tapi dia rasa dia ada. Ada. Dalam syurga Allah sebut abkara, iaitu muda. Itu ayat yang seterusnya. Faja'alnahunna abkara. Umur tak ada. Urban atroba. Tu ayat yang seterusnya tu abkara tu punya perahu muda. Dia tolak pintu masuk. Aduh. dia dah makin ligat tau. Alah, semangat ni. Dia nak hafal kali tu. Tadi saya pergi kelas Ustaz Isa kan, dia pun pegang anak macam itu juga. Ustaz menjaga anak. Mak ngajar. Okey. Oi, lawanya. Bye-bye, Dek. Bye-bye, Dek. Dek, bye. Tak pernah nampak. Bye. Ini susu badan. Ya, jangan sihat. Okey. InsyaAllah. So, kita apa maksud urban atroba tu? Itu ayat dia yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Urban atroba. Baik. So kita kena bila cerita tentang syurga ni perlahan-lahan kita tengok ada baik untuk kita supaya kita lebih rasa ini surprise dan ternanti-nanti kan. Saya dah sebutkan minggu lepas ketika imam di Masjidil Haram di Madinah kita surah-surah tentang syurga pun mereka menangis. Apa menangis? Sebab dia rasa tak layak. Dia takut, dia tak yakin ibadah yang dia buat selama ni padahal hebat tu. Hidup dengan Nabi. Dia tak yakin Allah boleh beri dia syurga. Baik, insyaAllah. Alamak, dia datang. Nak tengok. Ya Allah, pandai. Kak dia ambil, dia tak nak masuk. Layan. Fahim. Ni Muhammad Fahim. Faham, rasa sentiasa faham. Baik, insyaAllah kita jumpa minggu hari. Ustaz dah cakap tak dengar. Okay, baby. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Mana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubi